Taksub akan kecantikan dalam kalangan remaja perempuan. Topik yang bakal dibicarakan pada video kali ini. Kecantikan menjadi satu trend pada masa kini dalam kalangan remaja. Kerana bagi mereka, kecantikan itu adalah satu pencapaian yang harus dicapai oleh mereka di usia remaja. Selain itu, bagi remaja perempuan pada masa kini, kecantikan mampu menjadikan salah satu cara untuk mereka meraih populariti seiring dengan zaman Insta-famous, influencer atau content creator. Hal ini kerana bagi remaja pada masa kini, menjadi seorang Insta-famous atau influencer atau content creator merupakan salah satu cara untuk mereka mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan. Namun, perjalanan mereka ke arah mencapai kecantikan itu benar atau salah? Maka, di sinilah titik permulaan taksub akan kecantikan yang dihadapi dalam kalangan remaja pada masa kini. Oleh itu, mereka mengambil jalan pintas dengan mengambil suplemen atau produk kecantikan yang mampu memberikan hasil yang memuaskan dalam sekelip mata. Yang gelap mampu menjadi cerah, yang memiliki kulit kusam mampu mendapatkan kulit wajah yang glowing dan kelihatan sihat. Namun, mereka terlepas pandang akan akibat yang bakal mereka tanggung dalam jangka masa yang panjang. Berbagai artikel yang berkongsi atau membahaskan tentang kecantikan dalam kalangan remaja, termasuklah tentang pengambilan suplemen atau makanan tambahan ataupun produk kecantikan timbang kilo. Oleh itu, mari kita dengarkan penjelasan tentang kedua-duanya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Zasriza Muhammad Noor daripada Universiti Kuala Lumpur, Royal College of Medicine, Perak. Hari ini apa yang saya nak bukan berbincang lah, sedikit bercakap tentang sedikit topik yang menarik perhatian saya, iaitu tentang pengambilan vitamin dan suplemen ataupun makanan tambahan. Vitamin dan suplemen ini adalah merupakan makanan tambahan dan ianya bukan makanan gantian. Maknanya kita tidak boleh gantikan vitamin dan suplemen ini contohnya sebagai satu rawatan. Jadi vitamin dan suplemen ini ianya dalam bentuk minuman pun boleh, dalam bentuk makanan pun boleh, ataupun biasa yang kita lihat kalau di farmasi dalam bentuk pil, tablet ataupun kapsul, dan kalau untuk kanak-kanak itu dalam bentuk sirap. Jadi ianya boleh datangkan dalam bentuk vitamin C ataupun vitamin B kompleks ataupun vitamin E. Jadi bergantunglah, ataupun mungkin juga dalam bentuk mineral, contohnya iron, zat besi ataupun zinc dan kalsium. Makanan tambahan yang kita katakan itu yang biasa kita lihat ialah yang biasa kita lihat di kedai, di pasar raya pun ada, di farmasi pun ada, dan sekarang banyak juga kita lihat di internet. Dan biasa juga kita lihat mana ini dijual ataupun di market, di WhatsApp ataupun Facebook ataupun juga Instagram. Jadi keberkesanan ni biasanya diwar-warkan melalui testimoni. Biasanya tidak ada satu proof, kajian saintifik berkenaan dengan keberkesanan ini secara detail lah. Jadi susah sebenarnya kalau kita nak pastikan sama ada ianya betul-betul berkesan atau tidak kalau sekadar melalui testimoni. Sebab kalau melalui testimoni, ia cuma bergantung kepada individu tertentu sahaja. Jadi kesan pada seorang individu A contohnya mungkin tidak sama pada individu B. Ini ada setengah orang dia obses sedikit pada makanan tambahan atau suplemen.
Jadi mereka mengambil suplemen tanpa orang kata tahu perlu atau tidak, ataupun tahu apa itu fungsi suplemen kepada badan mereka sendiri. Contohnya sekarang ni yang paling obses ialah untuk menjadi kurus ataupun untuk kulit cantik, gebu, putih dan sebagainya. Jadi ramai antara kita yang mengambil vitamin C secara berlebihan ataupun kolagen secara berlebihan untuk tujuan tersebut lah. Jadi bukan bermaknanya vitamin dan suplemen itu tidak perlu langsung pada diri kita. Cuma cara pengambilan ataupun sukatan pengambilan itu mesti betul. Dan yang paling penting ialah sebelum memulakan sesuatu pengambilan itu, terlebih baiklah kalau orang kata kita rujuk kepada yang pakar lah. Okay? Timbang kilo ni selalunya krim tu buah dalam plastik daripada Thailand, daripada Indon. Lepas tu dia repack lah, buah dalam botol, buah dalam bekas. So nampak macam different brand lah, padahal dia benda yang sama je. Dia color dia putih, macam likat, nampak shiny, kilat-kilat. Timbang kilo lah tu. Kebanyakan aim dia nak bagi cerah je. Mercury tu dia memang function dia untuk mencerahkan. Dia bila dia cerahkan memang jerawat semua hilang lah. Tak nampak bulu pun hilang. Dia tak sapu kat kening lah, dia sapu hujung. Mana ada orang sapu krim kat kening? Mereka memang letak bagi dia berwangi supaya mereka dapat tutup bau mercury tu. Sebagai seorang pharmacist, saya tahulah mercury ni dia punya mechanism of action dia. Mercury ni walaupun kita letak kat muka, orang kata apa kaitan mercury dengan rosak buah pinggang? Kita bukan telan, kita bukan makan, kita letak kat muka tempek-tempek je. Bila hang letak mercury kat muka tu, dia boleh meresap masuk dalam darah. So darah kita ni bukannya kuih tu pitapih, bukannya kuku tu pitapih, buah pinggang hang yang tapih, dia akan menyebabkan kerosakan tu kat buah pinggang. Tu maksud dia. Bukan tak semestinya makan je rosak buah pinggang, tapi long term kalau hang berhenti, dia set je muka hang barai. Naik jerawat, kulit kusam, jeragat, memang muka dia pun hancur ah. Dia buat kulit hang jadi nipis. So bila kulit hang nipis, hang dah tak ada protection daripada UVA, daripada UVB. So benda tu akan meningkatkan risiko kena skin cancer lah. So hang nak putih comel, in the long run buah pinggang hang rosak, hang boleh kena skin cancer. Tu pilihan masing-masing lah. Hang nak comel set ke, hang nak sampai mampu. Macam tu lah. Kalau mereka dah tersilap pakai produk, cara terbaik sekali pergi ambil semua produk, pergi bakar buang. Lepas tu cari produk yang elok lah untuk detox balik, untuk selamatkan balik kulit tu. Produk yang dapat kelulusan sepatutnya tak ada mercury lah. Dia ada juga certain produk macam produk kosmetik, contohnya maskara, dia ada yang mengandungi mercury, tapi dia punya mercury tu FDA approved, below percentage. Yang kebanyakan produk yang kita panggil produk lokal, krim timbang kilo ni, dia punya percentage tinggi sangat. Itu yang putih hang merelip dalam masa setengah jam. Setengah jam awal. Over sis. Carilah barang-barang yang berdaftar dengan KKM. Kulit yang cantik ni bukannya datang dalam masa seminggu. Dia adalah rutin penjagaan kulit setiap hari lah. Dia nak cantik tu kena seiring lah dengan cerdik. Biar cantik tapi dalam masa yang sama sihat dan selamat. Untuk mendapatkan kecantikan, itu adalah hak individu masing-masing. Namun, kita harus mengambil cakna akan perjalanan menuju ke arah mencapai kecantikan tersebut. Ingat, kecantikan adalah sesuatu pencapaian, bukannya satu penderitaan. Remaja masa kini telah sebati dengan pendapat bahawa cantik itu perlu memiliki kulit yang licin, kulit yang mulus dan tona kulit yang cerah. Namun sebenarnya, cantik itu adalah subjektif. Ia bergantung kepada mindset individu tersebut dalam penerimaan sesebuah kecantikan itu. Kulit yang gelap juga memiliki keunikan yang tersendiri dalam dunia kecantikan. Oleh itu, janganlah kita kejarkan kulit wajah yang cerah sehingga memudaratkan diri sendiri. Remaja perempuan sepatutnya membina keyakinan untuk menerima kecantikan diri sendiri tanpa membandingkan dengan kecantikan orang lain. Kerana setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain dan cubalah menerima setiap kekurangan dan menghargai setiap kelebihan diri sendiri. Zaman remaja adalah zaman mencari keunikan diri, bukannya meniru atau tidak berdiri di kaki sendiri.
Sekian sahaja perkongsian daripada saya, Fatihah binti Arifah Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.